Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan puan-puan, hari ini kita sambung lagi kuliah kita yang kedua, subuh kita yang kedua dalam siri pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Alright. So kita nak mulakan pagi ni, insya-Allah tajuk seperti mana yang saya tulis dekat caption. Kita akan masuk kepada satu bab yang ke-6 lah, tak silap saya, dalam Riyadhus Shalihin, dalam menceritakan tentang mengutamakan orang lain. Kemudian Al-Imam Nawawi menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam bab di dalam kitab Fadailul Ansar. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab Allahumma salli ala Muhammad, Ikramud Duyuf dalam kitab Isyrabah, tak silap, dan dinukilkan semula oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Yang kita ceritakan hari ini hadis yang bersifat kisah juga, tentang keutamaan mengutamakan orang lain. Ingat saya nak pergi dua hadis hari ini. Yang pertama tentang hadis yang pendek saja tentang Rasulullah SAW, yang mana yang ini sebagai muqaddimah gitulah sebelum kita mula pada hadis yang satu lagi panjang tu. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah. Satu hari datang satu orang perempuan kepada Nabi dengan satu kain burdah yang dijahit oleh dia sendiri. Ini pendek ya mukadimah, kita bukan nak cerita yang ni, tapi ini sebagai mukadimah. So satu hari datang seorang wanita kepada Nabi dengan membawa satu kain burdah yang dijahit oleh dia sendiri, custom made, khas untuk Nabi SAW. Faqalat, maka berkata wanita itu, nasajtuha biyadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya jahit ini dengan tangan saya sendiri. Liaksuaha fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka perempuan ni dia jumpa Rasulullah membawa satu kain burdah ni bagi kat Rasulullah, satu kain yang sangat cantik dan custom made, memang dia jahit sendiri by tangan dia, khas untuk Rasulullah. Maka dia jumpa dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, saya yang jahit sendiri kain ini khas untuk Rasulullah, ambil lah. Maka Nabi pun ambil, fa'akhadhaha Nabi pun ambil, pegang dan pakai. Dan muhtajan alaiha, memang Nabi ambil pun dalam keadaan memang Nabi memerlukan kain burdah pada masa tu. Nabi tak ada kain untuk kain selit burdah ni kan, Nabi tak ada. Maka memang cantik dah Tuhan tu. Bila mana seorang orang Islam tergerak hatinya untuk memberi hadiah kepada Nabi dalam keadaan hadiah itu dibuat khas atas dasar cinta daripada seorang sahabat kepada sahabiah kepada nabinya, kemudian memberikan kepada Nabi dan Nabi pakai dalam keadaan Nabi pun ketika tu, at that moment, Nabi memang memerlukan kain tu. Pernah tak berlaku peristiwa ni kat kita? Selalu berlaku, tuan-tuan membelesahkan. Kadang-kadang bila dalam keadaan kita memerlukan satu benda tu, Tuhan hadirkan apa-apa ataupun sesiapa yang membawa jawapan tu kepada kita. Di sudut material ke, di sudut jawapan ke, di sudut anything lah. Kadang-kadang kita memang nak sangat benda tu, tiba-tiba Tuhan hantar orang mai bagi benda tu, kan? Bisa jadi tak kat kita? Bisa jadi, kan? Baik. Maka tuan-tuan, masa perempuan ni hadiahkan dekat Nabi kain tersebut, Nabi ambil pakai, dan Nabi memang disebutkan dalam hadis, Nabi muhtajan ilaiha, Nabi memang memerlukan kain tu pada masa tu. Baik. Maka tuan-tuan, ini cara Nabi SAW. Nabi SAW ni, dia baginda Nabi SAW, dia baginda meraihkan hadiah orang. Orang besar hati nak bagi, Nabi tak ambil simpan, Nabi tak ambil tok tepi ke biar kau, Nabi pakai. Dan at that moment Nabi pakai tu. Ya, bila Nabi pakai, disebutkan oleh Sahl bin Sa'din ni, fa kharaja ilaina wa innaha izaruh.
Maka Nabi keluar kepada kami dalam keadaan Nabi memakai kain tersebut. Pakai terus. Maka para sahabat tengok memang cantik. Pasal yalah orang buat custom kan, tempah khas buat kat Nabi kan dengan tangannya sendiri. Maka Nabi keluar pakai, tunjuk kat para sahabat yang dia kain baru ni. Ada seorang makcik lagi kan. Maka kasihnya para sahabat dekat Nabi ni. Tiba-tiba faqala fulanun, berkata seorang lelaki, iksuniha ma ahsanaha. Ya Rasulullah, seorang lelaki ni dia tengok dia berkenan, dia tengok Nabi pakai kain dia berkenan, dia kata, oh cantiknya ya Rasulullah, nak. Dia minta nak tuan-tuan. Senang sahabat Nabi ni kan. Yang dia minta ni bukannya apa esko Dewan Undangan Negeri ke, menteri besar ke, gubernur ke, perdana menteri ke. Dia minta ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akramun nas, semulia-mulia manusia. Keutamaan kita selepas Allah, Rasulullah. Orang ni yang pemuda ni tengok, oh cantik kain ni, ya Rasulullah, lawa kain tu, nak. Dia minta. Daripada ayat ni saja kita dapat satu pengajaran bahawasanya apa? Betapa manjanya sahabat dengan Nabi. Maknanya Nabi tidak meletakkan gap sampai orang segan nak bermanja-manja. Para sahabat pemuda-pemuda ni nak minta sikit Nabi. Nak buat orang kata apa? Orang utara kata macam nak pergi buat menyerendeh tau. Menyerendeh pun negatif sikit. Dia bersudut positif lah. Dia boleh pergi nak macam tu lah kot kan. Dia tak ada lentak-lentak kaki. Tapi orang ni pun tapi tak apalah. Sahabat pun dia kata, ya Rasulullah cantiknya Nabi pakai, tak pernah tengok lagi Nabi pakai kan. Oh cantik, nak minta. Bila dia minta tuan-tuan, na'am fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis summa raja'a fatawaha. Maka Nabi kata okey, tak puas. Nabi pun duduk dalam majlis itu. Selesai majlis itu, lepas habis majlis itu Nabi bangun dan Nabi pergi cari pemuda tadi tu. Nabi bagi kepada dia. Summa raja'a fatawaha. Nabi kembali kepada pemuda itu, bagi kat dia. Maknanya Nabi meraihkan kedua-dua orang. Yang pertama meraihkan makcik tadi yang buat kain tu khas untuk Nabi. So nak bagi para sahabat tengok ni, makcik ni buat kat aku kain ni, lawa ni. Maka bagi sahabat tengok. Sebab tu Nabi pergi dulu dalam majlis tu. Duduk dulu. Okay, selesai majlis, summa raja'a, Nabi kembali, fatawaha, dan Nabi pakaikan dekat pemuda yang nak kain tu. Bagi terus tuan-tuan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal minta bagi. Ni kata Rasulullah ni. You ask for it and you will get it. Awak minta, awak akan dapat. Nabi tuan-tuan, nak lawan dengan sifat Nabi punya pemurah ni, tak boleh lawan lah. Nabi sampai tahap sanggup berhutang untuk memberi hutang kepada orang lain. Bukan memberi hutang. Sanggup berhutang untuk bagi kat orang lain. Hadiah kat orang lain yang memerlukan. Itu sampai tahap tu. Maka Nabi bagi kat dia. Dan Nabi bagi kat dia, summa arsala biha ilai faqala lahu alqaum. Maka dia pun balik kan. Maka berkatalah sahabat-sahabat yang lain ni, ma ahsanatta labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ila faqala inni wallah ma sa'altuhu li'albasaha innama sa'altuhu litakuna kafani. Maka bila dia balik kepada kaum dia, para sahabat-sahabat ni semua, para sahabat kata ma ahsanta, hang cukup nasib baik lah, kan. Padahal sahabat ni macam nak geram jugalah. Hang apa benda ni? Kain tu Nabi dapat hadiah, hang pergi minta pakai kat hang. Dan bila Nabi bagi, hang ambil sungguh. Maka ma ahsanta, ahsan ni baik lah. Tapi macam mak kita, tok kita dulu kan, bila dia marah kat anak-anak, dia akan kata perkataan yang baik meskipun dia marah. Contohnya macam, hei bertuah punya budak, nampak? Padahal dia marah tau. Tapi dia kata bertuah betul lah budak ni. Bertuah. Dia pakai benda-benda yang positif. Begitulah juga para sahabat. Sahabat nak tegur tu, awak hang pergi ambil. Nabi memerlukan kain tu. Nabi bukan pakai saja, memang Nabi memerlukan. Mungkin dalam keadaan musim sejuk dan sebagainya. Tapi orang-orang yang Arab ni memang memerlukan kain ni kan. Sejuk daripada ribut padang pasir, nak tutup hidung dan sebagainya. Nak semayang and so on. So memang memerlukan. Nabi tak ada. Hang boleh pergi minta
Baik sungguh hang ni. Baik tu macam orang belah Malaysia utara kata betuah betul lah budak ni. Betuah tu baik kan. Tapi nak marah kan. Macam tu lah. Bukanlah marah. Tapi macam nak nasihat. Macam, kenapa you gambar ambil? Nabi baru dapat hadiah tu. Special made for Rasulullah. Dan Nabi memang memerlukan. Nabi in need ketika tu. That kain burdah tu. Kenapa awak pergi ambil suka-suka hati? Awak pergi minta. Memang Nabi bagi. Awak pun tahu Nabi ni sifat dia. Minta memang bagi punya. Dia kasih kepada sahabat dia. Tapi awak pun tengok masa lah. Macam tu lah lebih kurang saya tambah ni. Summa sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu sa'ila faqala inni wallah ma sa'altuhu li albasha. Lagi syak. Budak ni kata ya ke? Wallahi ma sa'altuhu li betul ya, saya salah hadis lagi betul. Ma sa'altuhu li albasha. Betul ke lah, aku tak tahu. Sebenarnya kata pemuda ni, aku minta kain ni dekat Nabi, masa'al tu aku tak minta melain untuk pakai. Masa'al tu li albasah, aku bukan minta untuk nak pakai kat aku ada dah kain lain. Apa nama saya? Masa'al tu li albasah, aku bukan minta nak pakai. Tetapi melainkan kata dia, innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku minta tu sebab Nabi dah letak atas bahu baginda. So aku nak ambil keberkatan syafaat itu selepas kain itu telah kena kepada tubuh Nabi itu, aku nak ambil, nak jadikan kafan aku. Sebab itu adalah kain Nabi. Disebut dalam ni, aku nak jadikan kafan aku. Maka qala Sahal, maka kata Sahal, Sahal menambah selepas itu, ketika Sahal meriwayatkan hadis ini kepada anak-anak murid dia mengatakan, Sahal meriwayatkan hadis ini kepada cerita ni dan dia meriwayatkan kepada anak-anak murid dia. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada sebut cerita detail lah siapakah jaluran sanad itu. Sahal kata memang betul fakanat kafanuhu. Memang betul aku sempat tengok pemuda itu meninggal dunia, sahabat itu meninggal dunia, dan memang dia menjadikan kain burdah Nabi itu sebagai kain kafan dia. Itu cerita dia. Maka Nabi memahami dan mengetahuinya kot, maka Nabi menghadiahkan pula kepada dia. Sekali ya dia minta. Sekali saja. Minta bukan minta puji kan. So cantiknya macam terangi kan. Nabi tak boleh tengok sahabat terangi macam tu, Nabi akan bagi. Sekarang ada orang yang macam tu ada, tapi tak ramai lah kan. Dalam Quran juga kita diajak lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sempurna kebaikan itu, tak sampai sesuatu kebaikan albir itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita infakkan benda yang kita sayang. Tak salah pun, cuma level orang yang sampai albirru tu, kebaikan itu sampai tahap benda yang dia sayang orang minta bagi. Kita sampai level tu tak tahu lah. Kita ukur diri masing-masing lah. Nak kata kat diri sendiri kan, nak puji diri sendiri kan, tak tahu lah. Tapi masing-masing lah. Macam saya tak tahu apa noh. Tapi saya kalau orang saya tak sampai tahap tu lah kalau saya lah. Contoh macam ada buku-buku ni kan, kadang-kadang ada kawan-kawan tanya, weh buku ni best lah kan. Contoh macam, weh sonok pinjam tak? Saya tak bagi, kedekut. Habaq tu terang. Tapi apa yang saya buat, saya akan pergi beli bagi kat dia. 3-4 orang sahabat dah saya beli baru saya bagi. Saya takkan bagi hak saya punya. Sebenarnya saya ada tanda. Saya takut hilang, rosak kan. Kalau nak bagi pinjam saya tak bagi. Kan? Saya lah. G-Shock orang tanya saya tak bagi. Saya tak bagi lah kan. Susah dapat. Kita berhimpun duit lama. Tapi tuan-tuan tak tahu lah macam mana. Tapi setengah orang memang ada sifat macam tu. Saya mungkin saya tak sampai level tu lah. Tuan-tuan macam mana? Seorang ustaz kami, Ustaz Abdul Rahman Idris, Imam Masjid Tasik Kelungok. Ustaz kami dari kecil lah, sampai sekarang hebat, orang alim dia. Cuma dia tak orang minat lah dunia-dunia populariti ni. Kalau nak ikut dengan ilmu dia tu, dia lagi layak lah. Kami ni level-level kaki dia saja. Pandai dia, baik dia. Satu ustaz yang sangat kami sayang, Ustaz Abdul Rahman. Pernah satu ketika tu, member kami ni duduk dengan dia minum-minum, tegur jam yang dia pakai tu, jam high. Ustaz lawa jam. Dia buka tuan-tuan, ambil, dia bagi. Allah tuan-tuan, kita jadi jam. Sahabat yang tegur tu pun jadi, alamak aku tegur ya. Dia bagi tuan-tuan. Allahu Akbar.
Saya tengok tu saya rasa macam Allah, jauh lagi lah dengan orang hebat macam ni. Dia tak terkenal tuan. Kami tak juga kenal lah dia, tapi dalam Malaysia, dalam Pulau Pinang orang tak kenal, tapi dia sangat alim. Dia sangat baik, dia baik sungguh-sungguh lah. Saya satu anak abang, saya sayang dia demi Allah, saya sayang dia sungguh-sungguh, Ustaz Abdul Rahman. Oh, hebat. Kalau dia seorang ustaz imam di masjid kami, imam yang orang sanjung dan sayang dan segan, kalau dia ada hajat, contoh macam Abang Jeb, rapat lah, dia nak bagi hadiah kat Abang Jeb, kain melekat contoh kan. Selalu kalau ustaz ni, selalunya lah, bukan semua, tapi selalunya para asatizah ni dia ada satu macam mana sifat dia, macam, minta maaf lah kalau ada asatizah tengok, tapi certain asatizah ni kadang-kadang dia pada satu sifat macam bossy sikit tau. Certain lah, bukan semua, tapi kebanyakan lah. Sebab dia dah biasa diraikan orang, dia pergi masjid pun orang bagi kat dia parking, dia makan pun orang jamu elok. Dia tak biasa rasa jadi macam orang yang meraikan orang. Bila dia sentiasa diraikan orang, so secara tak langsung kadang-kadang sifat tu terbentuk dalam diri dia tau, sifat bossy tu. Saya memerhatikan ada yang macam tu, bukan semua lah. Bukan semua, tapi ada. Tuan-tuan pun boleh mengesahkannya. Dia bukan jahat, bukan berdosa, tapi bossy tu ada, bossy kan. Selalunya lah asatizah ni lah dia terima hadiah daripada orang, jarang bagi kat orang. Dan kalau dia ada hajat nak bagi kat orang, dia telefon sama ambil, Ustaz ada nak bagi sikit kan. Kemudian dia satu hari tu dia nak bagi, dia ada hajat nak bagi hadiah kat Abang Jeb kita. Instead of dia call, patut dia call lah, Abang Jeb ni pangkat anak murid dia lah, kami semua anak murid dia. Tapi dia start kereta, dia main rumah, sampai depan rumah dia bagi Assalamualaikum. Kawan banyak keluar lah kan. Oh, sekejap Datuk Imam mai Oh, Ustaz. Ni Ustaz beli hadiah ni kat kan dekat. Tu dia lah. Saya kata la ilaha illallah, hebat lah. Lagu tu tuan-tuan, ada orang macam tu lagi zaman ni, ada lagi orang lagu tu. No? Dia tak ada sifat bossy tu, dia tak ada. Sifat yang selalu diraikan orang, dia ada macam satu tanjak sikit tau. Bukan nak kata salah dan berdosa, tak salah benda tu. Kadang-kadang benda tu terbentuk oleh tabiat, oleh yang kata apa, persekeliling. Bila dia diraikan begitu ya, maka dia membentuk sifatnya begitulah. Bila selalu diraikan, bila sekali orang tak apa nak ni, macam itulah kan. Okey, itu hadis tadi sebagai mukadimah tu. Ni kita nak masuk hadis yang betul lah, yang kita nak bincang hari ni tu, yang kita mengutamakan orang lain tu. Tadi pun Nabi mengutamakan orang lain kan, satu contoh, tapi yang ringkas saya cerita. Ni saya nak pergi kepada yang satu lagi yang menjadi kisah tu. So kita masuk, kalau siapa yang nak check dekat aplikasi ke apa ke, dia dalam bab 62, bab isari wal muwasah, mengutamakan orang lain. Okey, hadis nombor 576. Ni Dalilul Falihin ni dia punya syarah kepada Riyadhus Shalihin. So kita kena tengok juga, sebab takut kita tak faham jalan cerita hadis tu. Okey, kat sini. Saya letak kat sini. Okey, ni kat sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hari datang seorang lelaki kepada Nabi dan dia berkata kepada Nabi, inni majhudun ya Rasulullah, saya ni majhud. Majhud, tuan-tuan buka dalam Nihayah Gharibul Hadis Al-Imam Ibnu Athir, tuan-tuan buka dalam Jami'ul Usul, dibincangkan juga majhud bermakna dia ni ijtihada, jahada, dia bersungguh dalam arti kata dia majhud macam mana Ustaz? Dia terkena kesungguhan tu, macam mana bahasa Melayu dia, sengsara. Itu lagi sedap lah kalau nak tengok bahasa Melayu dia tu. Saya ni kena susah, sengsara, lapar, tak ada apa nak makan, harta tak ada, keluarga jauh, macam tu. Itu majhudun. Macam ijtihad, jahada, dia berusaha, dia bersungguh kan. Tapi bila majhudun, dia macam kena buat benda tu, dia ditimpa benda tu. So macam saya nak bagi bahasa mudah ni, macam saya ni tengah derita ni, saya susah, lapar, dahaga, makanan tak ada, pakaian satu ni saja, keluarga tak ada, tempat bergantung tak ada, susah ni. Ini majhudun, dia kata.
فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. Okey, maka bila lelaki ni mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya majhud, susah, sengsara semua ni, lapar, tak ada apa nak makan, keluarga apa tak ada, jauh kan. Sekali kita akan bincang dalam syarah siapa orang ni. Okey, maka Nabi tak boleh dengar sahabat dia susah, maka Nabi hantar dia fa'arsala ila ba'di nisa'ih, maka Nabi kata pi kat rumah salah seorang isteri Nabi, pi salah seorang isteri Nabi, pi tanya dia, kata Nabi suruh mai ambil makanan. Nabi suruh mai ambil makanan ataupun ini makanan atau minuman, ambil je. Okey, baik. Maka faqalat, berkata salah seorang isteri Nabi rumah pertama, wallazi ba'asaka bil haqq ma 'indi illa ma'un, demi Allah, rumah saya tak ada apa, ma 'indi, saya tidak ada apa-apa, illa melainkan ma'un, air saya, air masak ada mau, air masak saja. Rumah seorang kekasih Allah, akramun nas, rumah isteri baginda tidak ada apa-apa pun nak dimakan hari itu melainkan air sahaja. Tapi kita kena faham, Nabi bukan fakir, Nabi orang ada juga harta, tapi Nabi suka membelanjakan harta baginda untuk orang. Kita jangan salah faham, kita katakan Nabi ni fakir, susah, tak ada apa langsung. Tidak, Nabi bukan orang yang sampai tahap fakir, tapi Nabi bila ada, Nabi cepat bagi, Nabi suka sedekah, itu sifat Nabi. Maka bila Nabi dengar seorang sahabat dia memang mengadu, kata dia susah, lapar, nak makan apa tak ada ni kan, sengsara sangat dah, sampai nak pingsan dah, tu majhud dah. Maka Nabi kata pergi tanya seorang ummul mukminin. Maka bila pergi tanya, seorang ummul mukminin kata, ma 'indi illa ma'un, saya tidak ada apa-apa pun melainkan air masak saja ada, air kosong saja ada. Maka summa arsala ila ukhra, kemudian dia beritahu kat Nabi, Nabi kata tak apa, pergi rumah seorang lagi, isteri Nabi ummul mukminin yang seorang lagi, satu lagi sebelah, pergi tanya dia pula. Tak apa, ambil kat dia, kata Nabi suruh ambil makanan. Faqalat mislu dhalik, maka isteri Nabi yang kedua pun kata benda yang sama juga, betul saya dah periksa habis dah, dapur apa pun tak ada melainkan air sahaja. La hawla wala quwwata illa billah. Hebatlah tuan-tuan, hebatlah, apa pun tak ada melainkan air kosong sahaja. Kita ni air macam-macam sampai tak tahu nak minum warna apa. Dekat Malaysia ialah salah satu-satunya negara yang semua warna atas dunia ni ada wakil air dia. Kita sebutlah warna apa tak ada air kat Malaysia ni. Biru, merah, pink, oren, hitam. Semua warna yang wujud atas dunia ada air warna tu kat Malaysia. Tak cukup dengan warna satu warna, dia buat tona warna pula. Tarik 3 layer, 3 tone warna pula. Betul tu lah Malaysia ni. Tak bersyukur tak tahulah. Tapi bersyukur bukan dalam arti kata kita ni kena diam saja kalau mereka buat apa-apa. Tak betul juga tu. Tak betul, kena suarakan. Baik. Maka tuan-tuan, pi kat rumah isteri Nabi yang kedua, dia faqalat misla dhalik, dia kata benda yang sama, hatta qulna kulluhunna misla dhalik. Selepas tu dia pi satu rumah isteri Nabi. Nabi kata tak apa, rumah kedua tak ada, pergi rumah ketiga rumah isteri Nabi kan. Setiap seorang min ummahatul mukminin, daripada setiap seorang isteri Nabi, every single one of them, semuanya mengatakan kalimat yang sama, ma 'indi illa ma'un, tak ada apa melainkan air ya. Tuan-tuan, isteri Nabi bukan ada grup WhatsApp macam kita kan. Persatuan Madu ada grup WhatsApp kau. Abang apa? Aku nak abang macam ni bagi ayat kita sama. Tak. Bukan dirancang, unplanned. Memang tak ada sungguh. Tak ada masalah nak ada grup WhatsApp. Tak ada lah. Tak ada, memang tak ada sungguh. Satu pi. Tak ada. Allahu Akbar. Nabi nak bantu pemuda ni, sahabat ni. Macam mana ni? Maka tuan-tuan, kalau kita lah sampai tahap rumah isteri aku sendiri nak makan pun tak ada ni, air saja ada, patut concern kat dia dululah. Tetapi tuan-tuan tengok, semua pakat kata macam tu, maka Nabi beralih belah para sahabat yang duk main ni. Maka Nabi kata kepada para sahabat, man yudhifu hadha lailah, siapa-siapa yang nak menjadikan sahabat kita ini sebagai tetamu dia for one night, malam ni. Yudhifa, tetamu, duyuf, dhaifun, tamu, jamak duyuf,
Sebab tu dalam Sahih Muslim, Imam Muslim masukkan hadis ni dalam kitab Isyrabah di dalam bab Ikramud Duyuf. Okey. Hadis yang sama Imam Bukhari masuk dalam sahih dia. Imam Bukhari masuk dalam bab Fadlul Ansar. Fadailul Ansar, kelebihan orang Ansar. Hadis yang sama. Itu adalah perbezaan fiqh ataupun manhaj ataupun kefahaman para imam. Dia tengok hadis ni, oh hadis ni sesuai bawah tajuk ni. Hadis ni sesuai bawah tajuk ni. Sekali-sekali itu yang membezakan. Hadis yang sama. Cuma perbincangan lah siapa yang buat tabibul abwab tu, siapa yang buat pengebaban tu. Tak apa. Itu dari technical part. Maka Nabi tanya siapa yang nak sudi nak tumpangkan dia malam ni sebagai tetamu. May yudhifa hadzal lailah. Siapa may yudhifu? Man yudifu apa tu? Man yudifu hadza lailah. Siapa yang nak tumpang ke dia malam ni, jadi ambil dia jadi tetamu malam ni. Faqala rajulun minal ansar. Berkatalah seorang lelaki dalam kalangan ansar. Nampak tak? Sebab tu Imam Bukhari buat masuk dalam bab Fadailul Ansar. Sebab lelaki yang nak willing to help ini adalah orang ansar. Seorang lelaki rajulun ansar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, mai saya ambil lelaki ni wali rumah saya. Saya boleh bagi makan, saya boleh bagi dia tidur malam ni." Fantalaqa bihi ila rihlih faqala li imra'atihi akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bawa balik sahabat tadi tu ke rumah dia, jumpa isteri dia. Tunggu Ustaz, kata abang, tunggu Ustaz, saya masuk jumpa dengan saya punya mem Ustaz, isteri saya. Maka dia masuk ke rumah dia, dia jumpa isteri dia, dia kata, "Wahai isteriku," faqala li imraati, dia berkata kepada isteri dia, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Kenapa akrimi? Pasal perempuan, dia kepada perempuan. Muliakan tetamu ini kerana dia ialah tetamu Rasulullah. Laki ni kata kat isteri dia. Baik. Siapa laki ni? Kita tengok dalam syarah dulu. Dalam Dalilul Falihin adalah syarah kepada Riyadhus Salihin. Jadi pengajian kita ini tak apa, alhamdulillah. Okey. Wa an Abi Hurairah qala jaa rajulun qala Syekh Zakaria fi Tuhfatul Qari, di dalam syarah hadis. Lelaki itu siapa? Berkata Syekh Zakaria dalam kitab Tuhfatul Qari, lelaki itu ialah huwa Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri lelaki itu rupanya. Abu Hurairah riwayat hadis itu kata seorang lelaki ni pernah susah dulu, dia ni tak ada apa nak makan. Rupanya lelaki itu dia sendiri. Siapa kata ni? Syekh Zakaria dalam Tuhfatul Qari. Baik. Tetapi di dalam kitab tafsir oleh Ibn Atiyah, dia kata innahu muhajiri. Lelaki itu salah seorang yang muhajiri, yang mai berpindah pergi ke Madinah. Yang pasti dia bukan orang Ansar. Tak tahulah dia itu orang Mekah ke, dia orang Parsi ke, dia mungkin orang Yaman ke, dia mungkin orang Rom ke, tapi yang pasti dia bukan orang Ansar. Ini dalam tafsir Ibn Atiyah. Dan walam yusamma'ahu, dan tak disebutkan nama dia dalam hadis, dalam tafsir yang sebut. Fala'allahu huwa, tapi kami duk rasa, kami duk harap Abu Hurairah kot, sebab berdasarkan syarah daripada Syekh Zakaria di dalam Tuhfatul Qari. Macam tu. Itu kaedah ulama bila mensyarahkan hadis, nampak? So kita clear, rupanya lelaki ni Abu Hurairah sendiri. Tuan-tuan pun tahu, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau adalah salah seorang daripada Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni adalah para sahabat yang main jauh-jauh, yang mendirikan tempat keliling kediaman Nabi, buat pondok-pondok sendiri. Maka memujahadahkan diri untuk dengar pengajian daripada Nabi. Buat sungguh-sungguh. Ini Ahlu Sufah. Sampai tak peduli dah orang nak meniaga ke, orang nak bekerja ke, orang nak berkeluarga, orang nak apa ke, kami nak ambil betul-betul ilmu daripada Nabi ni. Daripada sinilah datangnya konsep sekolah pondok. Ini konsep dia, asal dia, iaitu bila ada tok guru balik mai kampung, pergi mengaji di Mekah, pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di India lama, balik mai kampung, buka pondok atas tanah dia sendiri. Lepas tu orang nak murid mai, nak pergi guru dengan tok guru ni, buka lah pondok sebelah tu. Hari-hari dapat pergi dengar kat tok guru ni. Esok mai murid kedua, buka satu lagi, sini. Berkembanglah sistem pondok itu. Itu asal dia. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah pondok itu, begitulah. Tok guru buat di rumah dia, tanah dia semua ni, mengajar hari-hari, tak kira nak murid mai jauh-jauh.
Mana ada hotel, mana ada motel zaman tu. Maka pergi masuk hutan ni, cari kayu, buat pondok bodoh-bodoh ni. Habuan nak berteduh saja. Sebab apa? Hari-hari boleh pergi menadah kat Tok Guru. Esok mai pula murid daripada Indonesia pula, mai pula murid daripada Johor ke, daripada Kelantan ke, mai menadah buka satu pondok dia pula sendiri sebelah tu. Pondok keliling, maka jadi satu konsep sekolah pondok. Itulah asalnya. Okey. Maka Ahlus Sufah ni konsep inilah. Abu Hurairah salah seorang daripada Ahlus Sufah yang susah, memang susah Ahlus Sufah ni. Depa betul-betul ni mewakafkan diri depa untuk pengajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, baik. Baik, kemudian kita nak tahu siapakah lelaki rajulun minal ansar itu? Siapakah lelaki yang dalam kalangan orang Ansar itu? Okey. Kita tengok kat sini. Faqala rajulun minal ansar zadu Muslim yuqalu lahu Abu Talha. Di dalam riwayat oleh Imam Muslim ada tambahan di situ, zada ditambah di situ, ada penambahan riwayat di situ disebutkan yuqalu lahu Abu Talha, namanya adalah Abu Talha, sahabat Nabi, tuan-tuan pun tahu Abu Talha. Okey. Wa qila, ada qil yang lain, ada pendapat yang lain mengatakan Sabit bin Qais. Okey, satu pendapat kata Abu Talha, satu sahabat kata Sabit bin Qais. Ini dalam syarah, tuan-tuan. Wa qila, ada pendapat yang lain juga mengatakan Abdullah ibn Rawahah. Okey, siapa yang kata Abdullah bin Rawahah ni? Siapa yang memberi pendapat kata rajulun alhamdulillah minal ansar itu adalah Abdullah bin Rawahah, yang kata ini adalah Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti sebut dalam Tausyih mengatakan lelaki itu adalah Abdullah bin Rawahah. Okey, baik. Tapi disebut juga dalam yang lebih kuat adalah hadza rajulun huwa Abu Talha. Okey, wa qala al-Mutawakkil huwa Sabit bin Qais. Perbezaan pendapat di antara orang mengatakan itu Abu Talha ataupun Sabit bin Qais ataupun Abdullah ibn Rawaha. Okey, yang pasti adalah orang Ansar. Sistem pondok ni dia banyak ajang akhlak kan. Tapi sistem di sekolah pun ada kebaikan dia juga di sudut ada test untuk test orang. Bila awak belajar certain times awak ada test dia, awak ada grade dia untuk naik dan sebagainya. Bagi saya kedua-dua sistem ini baik. Kalau ada satu orang kata apa, sekolah buka satu ruang untuk memasukkan kurikulum pondok ke dalam sekolah kebangsaan, dan pondok juga membuka ruang untuk memasukkan kurikulum yang akademik ini dalam sistem mereka. Contohnya macam aplikasi komputer ataupun penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar pondok. Di samping mereka itu menghafal matan jurumiyah, mereka juga boleh ada bawa satu dictionary ke, ataupun mereka ni ada satu penguasaan dalam ilmu komputer ke, at least ada satu benda. Saya sebagai seorang kaunselor di sekolah, saya merasakan sekarang ini the most crucial, benda yang paling penting sekarang adalah benda yang paling mahal sekarang yang ada pada orang adalah skills. Kalau berbincang tentang teori, berbincang tentang degree ijazah sarjana muda, ratusan ribu orang ada degree sekarang. Tetapi posisi untuk 41 tak banyak. Contoh dalam satu jabatan 17, 27 banyak, tapi 41 seorang dua ya. Tetapi yang keluar dengan 41 punya level ramai. Sebab kita dah ada kolej swasta, dah ada kolej APTA semua kan. Maka menyebabkan ada kelompangan di mana golongan yang possess special skills, di situlah mereka ini ada high demand. Contohnya macam orang yang boleh menjadi yang boleh bawa crane, yang boleh control crane contractor, crane apa? Orang yang boleh bawa crane, orang yang boleh welding, orang yang boleh menjahit baju kan. Orang yang ni lah yang akan mahal, yang akan membina career di masa depan. Semalam keluar keputusan UPU, ramai yang mesej anak murid nak cerita tanya macam mana ni Pak, saya nak minta sambung belajar, saya tak dapat ni. Saya kata kalau result rendah ni tak apa, jangan disusah hati. Hampa akan jadi kaya nanti, saya kata. Ya, kat perempuan saya kata adik ambil kelas, hampa ambil kelas menjahit. Pergi giat marah ambil jahitan buat 3 bulan. Okay? Lepas tu pergi ambil lesen guru jahitan. Macam kita kaunselor, kita diajak lah benda tu untuk bagi tahu kat budak-budak kita. So nanti bila awak keluar, awak boleh buka bengkel jahitan sendiri, awak boleh buka awak punya tailor sendiri,
apa punya butik sendiri, ataupun awak boleh jadi konsultan kepada orang, ataupun awak boleh jadi pensyarah kepada community itu sendiri. Banyak kawan-kawan anak-anak murid yang lelaki, saya kata pergi ambil lesen crane, pergi ambil lesen welding. Saya sambung dengan okey, baik. Sebab apa berlaku ni? Sebab cerita tak habis ni. Abu Talhah itu ataupun siapa? Ataupun Abdullah bin Rawah ataupun Sabit bin Qais, salah seorang lah kan. Tapi yang kuat Abu Talhah lah. Okey. Okey, maka dia sampai ke rumah ni, dia kata kat Abu Hurairah tu, pada lelaki ni, tunggu saat saya masuk sembang dengan sebenarnya mem saat. Maka dia kata kat bini dia, hang mau jaga elok lah. Ni tetamu kita tu ada di luar tu, dia ialah tetamu Rasulullah. Amanah Rasulullah kau bawa ni. Nabi minta tumpangkan saat di rumah kita, jamu dia makan semua saat. Dia ni tetamu Rasulullah. So kita kena jaga dia baik-baik. Lelaki dia beritahu dekat isteri dia. Okey, dalam syarah sebut tak isteri dia siapa? Dalam syarah dia sebut isteri orang tu. In kana Abu Talha, kalau lelaki itu adalah Abu Talha. Okey, maka isterinya Ummu Sulaim. Kalau Abu Talha, Ummu Sulaim lah isteri dia kan, tuan-tuan pun tahu. Baik, saya sambung terus. Okey, maka bila dia kata kat isteri dia macam tu, wa fi riwayatin, dalam riwayat Muslim ditambah, qala li imraatih hal indaki syai'un. Maka dia kata kat isteri dia, kita ada apa-apa tak? Rumah kita ada apa-apa tak? Suami dia tanya isteri dia. Abu Talha tanya Ummu Sulaim, ada tak apa-apa nak makan rumah kita? Pasal aku buat tetamu kepada Rasulullah ni. Ya, Rasulullah bagi amanah ni untuk tetamu tu ni. Hal indaki syai'un, kita ada apa-apa tak? Qalat, berkata isterinya, la, apa pun tak ada abang oi. Abang duk pandai-pandai pergi ambil balik orang. Kita tak ada apa ni. Ni saya tambah lah. Tapi bini jawab, tidak. Kita tak ada apa-apa bang. Tu dia jam. Aku dah janji dengan Rasulullah dah. Aku dah janji dengan Rasulullah dan nak jaga pemuda ni. Amanah Rasulullah ni, pemuda ni adalah apa tetamu Nabi kan. Nak buat macam mana ni? Maka apa pun tak ada ke? Dia tanya isteri dia kan. Lah, kata saya tak ada apa. Illa quta sibyani. Tak ada apa-apa bang nak makan rumah kita. Ada sikit tuan-tuan dengar. Isteri dia kata, bang apa pun tak ada dah. Adalah habuan sikit saja. Itu pun untuk kita punya anak-anak ya. Maknanya habuan daripada orang nak makan ni tak ada dah. Kalau ada saya simpan di TIH pun bang. Itu habuan anak kita nak makan sagi malam. Itu pun tak banyak mana dah. Untuk anak kita habis lah bang oi. Esok kita pergi kerja lain. Untuk orang dulu tuan-tuan. Ya. Sebab tu orang dulu ni tawakal depa kuat. Ya, tok wan kita dulu kan, depa pergi turun bendang, depa pergi meniaga di pasar, depa tanam pokok, depa bela lembu, bela ayam. Tawakal depa tinggi. Kalau ayam tu kena hawak satu korban, habis kan. Kalau bendang tiba-tiba kena apa makhluk perosak, kena apa? Bena orang Kedah tahu, bena hijau. Pada masa tu kan, kena menatang-menatang tu habis Tawakal dia tinggi. Tak pergi keluar, tak dapat nak makan. Orang turun kelut, tak dapat makan. Kita hari ni, sistem kerja dengan orang makan gaji. Kadang-kadang kita pergi kerja lambat ke, kita balik awal ke, kita masuk kat meja pejabat, kita buka Facebook main pun, gaji masuk juga. Kan? Saya tak mau cerita hukum salah tak salah ni, saya nak cerita kata, tawakal tu kuranglah sikit. Berbanding orang yang dia memang take risk. Macam tu. So macam para sahabat ni macam tu lah. Makanan untuk hari ni tak ada apa dah bang weh. Tinggal ada sikit pun untuk anak kita saja nak makan sagi malam. Tuan-tuan tahu apa kata lelaki ni? Kata-kata ni cukup mendebarkan dada kita lah. Maka kata lelaki tu, okey, alihim bi syai'in. Alihim ni apa maksud lagi? Alihim bi syai'in. Lengahkan mereka itu bi syai'in, dengan sesuatu. Maknanya hang bagi depa ralik sat, bahasa utara kata. Bahasa KL kata awak sibukkan dia orang dengan benda lain. Okey. Orang Tasik Legok kata you make them busy with something else. Bagi dia sibuk dengan benda lain. Ini Abu Talhah kata kepada Ummu Sulaim, makanan tu ada bang, tapi untuk anak kita saja. Tak apa, kata suami dia, lah ni
hang pi main dengan anak kita, hang pi buka PlayStation ke FIFA ke PES ke apa ke main sat, bagi depa kalik. Bagi depa terlupa anak kecil-kecil kan. Bagi depa lupa kita makan tu. No. Bagi kalik pasal budak-budak ni kita boleh bagi dah kalik dia kan. Bagi dia lupa bab tu. Okey. Padahal makanan tu untuk anak tu. Tak apa bagi kalik depa. Okey. Wa iza aradul asya, dan bila sampai waktu makan asya, waktu makan apa? Asya makan malam. Fanawwimihim. Tu ya. Fanawwimihim. Hang tidurkan mereka. Ini satu orang suami, ayah, sahabat yang hebat lah. Dia kata apa pun tak nak makan ni, Allah, tak apalah macam ni kata kat isteri dia. Tu anak kita tu, dia tak perasan lagi lagi nak makan malam. Pergi main dengan dia Sat. Pergi main dengan dia Sat. Bagi dia penat letih betul. Saat lagi waktu makan malam tu, bagi dia tidur buang. Dia letih main, saat lagi dia lena malam. Lena tanpa makan. Sebab apa? Pasal makanan tu nak bagi dekat rajulun ni, Abu Hurairah ni. Allahu Akbar. Anak dia sendiri ni punya memuliakan Rasulullah lebih pada orang lain. Betul para sahabat Nabi ni kan. Maka dia kata kat isteri dia, bagi dia main sampai penat, saat lagi malam bagi tidur, no? Okey, baik. Fanawwimihim, tidurkan mereka. Okey. Maka wa iza dakhala dhaifuna fa atfi'is siraj. Dan dia kata kat isteri dia, wa iza dakhala dhaifuna, dan saat lagi bila tetamu kita tu masuk nak makan, fa atfi'i as-siraja. Siraj bermakna lampu kot. Sirajul munir, siraj pelita macam tu kan. Kata maksudnya cahaya pelita macam tu lah, lampu kan. Maksudnya saat lagi bila tetamu kita tu masuk nak makan malam, hang tutup lampu, bagi gelap. Kita makan dalam gelap. Okey, kita makan dalam gelap. Dia kata kat isteri dia. Pertama, pergi main dengan anak, bagi dia penat. Sehari malam dia tidur, dia tak sempat makan. Sebab makanan tu kita tak cukup. Kita ada beda ni bahasa KL apa? Portion untuk tetamu saja. Tetapi tetamu tu lagi, dia pun beriman, dia pun sahabat. Kalau dia tengok ada sikit, dia tak mau makan pula. So in order for him untuk tak rasa bersalah, kalau dalam bahasa Maklufi dia kata buat orang bersalah kan, kan. So kita tutup lampu. Ya. Contoh kan tuan kan. Tuan-tuan jalan, lepas tu orang lalu tepi tuan-tuan, dia terpijak kaki tuan-tuan. Punya sakit ni dipijak kaki kita. Tapi untuk kita nak raih dia, tak mau bagi dia rasa bersalah sangat. Sakit dah? Tak sakit lah, biasa je ni. Padahal bengkok tak kira orang dalam kasut tu. Macam tu lah. Abu Talha macam ni, dia kata kita kena tutup lampu lagi masa makan. Sebab kalau Abu Hurairah ni tengok makanan kita sikit, dia tak makan. Dia suruh kita makan. Tak mau, kita nak bagi dia makan. Pasal dia tetamu kita. Kita nak makan pun tak ada. Ada satu portionnya. So kita tutup lampu. Kita buat makan. Saya baca wa arihi anna naqul. Kita tutup lampu dan kita duduk depan dia, buat macam makan juga, sambil sembang, buat bergerak tangan. Wa arihi, agar dia melihat, anna naqul, agar dia merasakan seolah-olah kita pun sedang makan dengan dia. Padahal pinggan tu satu ya, sikit saja. Kita tutup lampu bagi gelap, kita habaqlah kat dia, anak duduk tidur kan, tutup lampu, tutup pelita. So masa dia duduk ambil makanan tu, kita mau buat ambil, tapi kita jangan ambil, kita bagi dia seorang yang makan. Kita tujuan apa? Kita tutup lampu. Kalau lampu tu menyala, nampak makanan tu satu atas meja sikit saja, so orang dia tak akan makan punya, dia akan rasa bersalah. So tak payah, kita tutup lampu, kita korban untuk dia. Allahu Akbar sampai tara-tara tu. So maka selepas dia buat macam tu, faqa'adu wa akala dhaifu, maka duduklah tetamu tu dan makan sekali dengan dia, dengan depa orang suami isteri ni kan, rai. Dia pun depa orang pun berlakon buat makan, padahal tak ambil pun makanan dalam pinggan tu. Okey, wa akala dhaifu wa bata tawiyain. Maka malam tu dah disebutkan dalam hadis, malam tu tidurlah Abu Hurairah ini ataupun rajulun ini dalam keadaan kenyang, tetapi kedua-dua suami isteri ini tidur dalam keadaan lapar. Perut kosong, bunyi perut ni. Tak makan apa langsung. Dia, Abu Talha, isteri dia dan anak-anak mereka.
tidur dalam perut kosong demi nak bagi tetamu makan. Dan dia tak bagi tahu kat tetamu tu. Tuan-tuan, tidur perut kosong ni, ya Allah, rasa tuan. Dan dia tak bagi tahu kat tetamu tu. Okey. Hadis sebut, tidurlah lelaki ni, tetamu ni dalam keadaan kenyang. Abu Hurairah kata aku sendirilah tu tidur kenyang tetapi dua orang sini tidur dalam keadaan lapar. Ya Allah. Falamma asbaha ghada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka esok pagi tu Nabi jumpa depa jumpa Nabi, cerita sembang-sembang lah. Maka depa ceritalah, ya Rasulullah, kami terpaksa lah malam tu macam buhung sikit lah, tutup lampu pasal kalau tak tutup lampu sekejap lagi dia tak mau makan. Ceritalah kan. Nabi tahu dah. Pasal Nabi kata apa? Nabi jawab, laqad ajiballahu min dhani'ikuma bidhaifikuma lailah. Maka kata Nabi, sesungguhnya laqad ajiballah, Allah pun heran dengan pengorbanan kamu ni. Sagi saya hurai kenapa kata heran tu. Tapi dalam matan sebut, kata Nabi, laqad ajiballahu min dhani'ikuma bidhaifikuma lailah. Wahai Abu Talhah dengan Ummu Sulaim, pasal daripada orang pergi jumpa Nabi. Sebab Nabi dekat sini Nabi address kepada Kuma di Mustanna, kedua orang. Baik. Maka Nabi kata laqad ajiballah, Allah pun ajib, heran dengan kebaikan kamu, pengorbanan kamu. Apa yang kamu buat semalam in order for you to ikram apa? Memuliakan your tetamu ni. Ajib, Allah pun ajib. Allah heran dengan hampir tahun ni apa buat, rupanya sanggup anak. Okey. Sagi orang kata pula, macam mana nak kata Allah heran Ustaz? Kita tengok dalam syarah. Okey. Maksud heran tu macam mana? Dalam syarah tulislah. Okey. Laqad ajiballah kan. Okey. Qala Qadi Iyad, al-murad bil ajiba bil ajib minallah bimakna ridahu an zalika syai'. Maksudnya disebut oleh Qadi Iyad di dalam yang dinukilkan di dalam Dalilul Falihin. Okey. Disebutkan yang dikatakan ajiba tu bermaksud ridahu, al-muradu bil ajib minallah ar-ridahu an dhalika syai', bermaksud redanya Allah terhadap perbuatan depa tu. Okey. Waqila dan pendapat lain mengatakan mujazatuhu alaihi bisawab wa ta'ala bisawab wa qila ta'zimahu dhalik. Ta'zim maksud ajib ni, yang pertama redha, yang kedua membenarkan perbuatan mereka, yang ketiga disebutkan juga ta'zim sebagai Allah mengagungkan apa yang mereka buat itu. Okey, lagi waqad yakunu murad ajib malaikatun, dan disebutkan wakil pendapat ini juga mengatakan bila kata ajib itu bermaksud Allah dan para malaikatnya juga semuanya memuji-muji tasyrifan akan kemuliaan perbuatan tersebut. Itu perkataan ajib itu diterjemahkan begitu, bukan kata hairan saja, tapi bermaksud ajib ini Allah, malaikat, penduduk langit memuji, mengazimkan pengorbanan mereka itu. Sampai tahu tu. Okey. Maka itulah yang berlaku, pengorbanan, bagaimana mereka ini mengutamakan orang lain sampai tara-tara tu. Okey, hadis ini muttafaqun alaih juga. Okey, duduk di dalam, saya sebut tadi dah, Bukhari dan Muslim diriwayat. Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayat. Imam Bukhari diriwayat di dalam kitab Fadailul Ansar. Imam Muslim diriwayat di dalam kitab Al-Isyrabah, dalam Sahih Muslim lah, di dalam bab ikramud duyuf, memuliakan tetamu. Maka itu adalah dua hadis yang kita bincangkan hari ini. Yang pertama, sebagai mukadimah, yang hadis Nabi bagi hadiah kain burdah tu kepada seorang sahabat ni, yang dibuat kafan tu. Dan yang kedua, hadis yang kita baca tadi ni baru habis, kisah Abu Talhah memuliakan tetamu. Wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak di atas tuan-tuan punya kesudian untuk menonton dan sama-sama kita beramal
daripada hadis ini dengan memuliakan orang lain, mengutamakan orang lain. Dan mudah-mudahan ini jadi pengajian kita sepanjang musim PKP nak habis dah ni. Saya nampak menarik jugalah kalau kita buat konsep yang macam ni. Okay. Dekat saya punya floor sendiri, page ni saya buat lah macam ni. Tapi kalau saya ceramah di surau, di masjid, saya tak bawa kitab-kitab ni. Saya lebih kepada sejarah sebab menghormati guru-guru lain yang ada di masjid yang jauh lebih hebat. Tapi kalau di rumah saya buka lah. Tapi kalau di surau masjid saya tak. Saya lebih kepada sejarah. Okay. Terima kasih banyak-banyak semua. Tapi yang pastinya kita pakai ini silibus kita, Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi. Boleh download dekat aplikasi Play Store. Terjemahan bahasa Melayu sambil saya cakap, sambil tuan-tuan cek. Lagi cantik macam tu. Jadi pengajian. Tuan-tuan ada yang ni lagi sedap. Tengok muka surat tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.